Saudara, jumpa lagi malam ni, iaitu malam ke-27 Ramadan. Suka saya bincangkan, ulang kaji pada malam ni ialah tentang Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Saudara-saudara, berbeza keadaan Ramadan yang akan pergi pada zaman dahulu, pada zaman ulama-ulama salaf. Mereka menangis dengan kepergian Ramadan. Sementara kita pada masa-masa sekarang ini, kita gembira, senang hati, sebab beban-beban puasa akan tanggal daripada bahu kita masing-masing. Kita boleh makan, boleh minum balik dan sebagainya lah. Jadi berbeza sangat. Suka saya katakan alahai, tanda sedih sebenarnya. Mentari Ramadan dah pun hampir tenggelam. Hari-hari yang damai dan malam-malam yang sejuk akan berlalu. Masa dan detiknya berlalu laju bagaikan sang burak, bagaikan mimpi indah yang akan hilang. Indah, malam Ramadan cukup indah, cukup damai, dipenuhi dengan barakah, dipenuhi dengan maghfirah. Bahkan pada malam-malam yang mungkin diturunkan atau bertepatan dengan Lailatul Qadar, akan berturunan malaikat-malaikat daripada langit. Tanazzalul malaikatu warruh, malaikat-malaikat berturunan. Begitu juga Jibril turun biizni rabbihim, dengan minta izin daripada Tuhan mereka, ingin menengok kegiatan, aktiviti umat Nabi Muhammad SAW malam Lailatul Qadar. Sungguh indah malam ini, kemungkinan malam Lailatul Qadar sebab malam 27, ya, kemungkinan malam yang indah, sejuk, redup, dengan barakah, dengan kunjungan para malaikat. Sedih dengan kepergian malam ini. Di dalam kitab Tafsirah, Ibnul Jauzi kata, salamun minar rahman kulla awan. Salam dari Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, setiap waktu. Ala khairi syahrin qad madha wa zaman, atas bulan kebaikan yang akan berlalu, ya, dan zaman kebaikan yang akan berlalu. Salamun ala syahris siyam fa innahu aman. Selamat sejahtera kepada bulan puasa, sungguhnya dia adalah penuh dengan keamanan. Minar rahman kulla aman, daripada Tuhan yang Maha Rahman, dengan segala keamanan dan kedamaian. La in faniyat ayyamukal ghur baghtatan. Sungguh jika hari engkau yang indah itu hilang tiba-tiba, famal huznu min qalbi alaika bifan, maka kesedihan, engkau boleh pergi tiba-tiba, tapi kesedihan hati ini kepada engkau, wahai Ramadan, takkan dapat dilupa. Jadi Ramadan akan pergi, namun kesedihan hati ini tak akan lupa. Itulah kata-kata orang dahulu, ulama-ulama dahulu, sangat berbeza dengan kita. Kita tak akan kesedihan dengan kepergian Ramadan. Memanglah Ramadan ini akan datang balik, cuma perlu kita tahu, Ramadan ke atau hari-hari biasa ke, bila dia sudah berlalu, dia tak akan datang lagi. Jangan lupa, hari ini hari Rabu, lepas tu pergi hari Rabu, datang lagi hari Rabu depan. Dia tak sama. Sama lah dengan Ramadan. Ramadan ni berlalu, datang lagi Ramadan nanti tahun depan. Dia tak sama.
setiap hari yang berlalu tu, bila dah sampai dia maghrib tu, dia akan kata selamat tinggal, ya, kita akan jumpa nanti di hari kiamat, dan aku menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kau telah lakukan pada diriku pada hari itu. Jadi hari besok, hari akan datang, minggu depan, tahun depan, itu bukanlah hari yang sama dengan hari ini. Ramadan yang sekarang tidaklah sama dengan Ramadan yang akan datang. Jadi makanya patutlah mereka itu sedih dengan kepergian Ramadan yang akan berpisah dengan mereka. Jadi marilah kita nikmati Ramadan itu, kepergian Ramadan yang sedikit lagi ini, sebab kita tak tahu sama ada Ramadan itu datang kita ada lagi atau tidak. Itu pun satu hal juga yang perlu kita merasa sedih, ya. Cuma yang kita nak ulang kaji pada kesempatan ini adalah sikap, ya, sikap kita ketika nak berpisah dengan bulan Ramadan yang mubarak. Di antaranya ialah menggandakan segala taat dan ibadat di bulan Ramadan ini sebagai pecutan terakhir untuk sampai ke garis penamat, ke garis finish. Jadi detik-detik atau saat-saat berakhirnya Ramadan ni, sepatutnya kita tidak sibuk dengan benda-benda lain. Yang kita sibukkan adalah menggandakan apa yang masih belum lagi, apa yang sudah tamat, surah Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran sudah tamat, gandakan lagi, rebut lagi peluang, tamatkan sekali lagi kalau boleh, khatamkan, ya. Kalau yang belum khatam, pecut lagi, ya. Sebab apa? Sebab ini hari detik-detik terakhir. Bila detik-detik terakhir tu, kita usahakan menggandakan segala bentuk taat, segala bentuk doa, segala bentuk keampunan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berhenti. Ya, serupa dengan apa ni? Dengan orang bila berlumba kuda kan. Round pertama relax, round kedua relax. Bila dah round ke terakhir tu, masing-masing dia memucit kudanya supaya cepat sampai, supaya dapat nombor 1. Macam itulah akhir-akhir Ramadan ni. Jadi bukan makin kendor diri kita, tapi makin semangat. Itulah umpamanya dengan kepergian Ramadan ini. Jadi kita tak boleh mengalah dan tak boleh bertambah malas. Sepatutnya kita bertambah aktif, bertambah rajin, insya-Allah. Dan sendiri mau ingat bahawa innamal a'malu bil khawatim. Ya. Amalan-amalan ini dinilai dengan yang terakhirnya. Ini sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal a'malu bil khawatim. Ya, kita ni beramal ni, yalah kita beramal dari awal, tapi jangan lupa kadang-kadang penutupnya tu. Penutup tu yang paling penting. Maka selalu kita doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kita minta khatimah, penutup, penyudah yang baik. Setiap doa kita selalu doakan itu, supaya detik-detik terakhir kehidupan kita ni, baik bersama Ramadan atau detik terakhir kita berada di dunia ni pun, kita minta khatimah yang terbaik. Jadi Ramadan ni sempena nak berakhir atau berpisah dengan Ramadan ni, kita harapkanlah supaya penghujung Ramadan ni kita dapat khatimah yang terbaik. Maka pecut laju, ya, segala ibadah, segala taat, baca Quran, sembahyang dan segala-galanya tu, qiyamul lailnya tu, kita teruskan, tambah lagi aktiviti kita untuk mencapai amalan-amalan yang terbaik. Sementara masih ada 2-3 hari lagi, insya-Allah. Kemudian yang kedua, jangan lupa perbanyak istighfar. Ini pesanan para ulama. Sebab apa? Sebab akhir setiap ibadah mesti kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Sebab mungkin ada kecuaian,
ada kekurangan selama kita beribadah tu. Kalau berpuasa selama kita puasa tu, ada kekurangan-kekurangan yang kadang-kadang berlaku. Kadang-kadang kita sengaja pun, maka sebaiknya lah, sepatutnya lah. Dan dia merupakan suatu sunnah yang dilakukan oleh semua ulama, nabi-nabi sekalipun, termasuk Nabi Ibrahim. Selesai saja dia membina Kaabah, maka dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Nabi Ibrahim, ibadah dia meninggikan Kaabah, dah selesai membina Kaabah, maka dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harian kita, setiap kita sembahyang, selepas Assalamualaikum, maka kita akan baca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Begitu juga lah dengan puasa. Jadi beristighfar kita. Mungkin dalam puasa ni banyak kecuaian, banyak kekurangan kita dalam berpuasa ni. Mudah-mudahan dengan istighfar tu, segala kekurangan-kekurangan itu ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita mendapat puasa yang terbaik. Yang ketiga, jadilah hamba Tuhan, bukan jadi hamba Ramadan. Ini kita ni kadang-kadang, kebanyakan kita lah, yang termasuklah saya sendiri, kadang-kadang kita hanya kenal sembahyang berjemaah, kita hanya kenal sembahyang-sembahyang sunat, qiyamul lail, witir, hanya pada bulan Ramadan, tidak pada bulan-bulan lain. Kita rajin baca Quran hanya pada bulan Ramadan. Jadi sebagaimana dikatakan tadi, jadilah kita hamba Tuhan walaupun tidak pada bulan Ramadan. Itu yang kita inginkan, supaya kita terus macam berada dalam bulan Ramadan walaupun nanti selepas Syawal. Maka ulama kata kun rabbaniyan, pinjam kata-kata ulama, di antaranya Yusuf Al-Qardawi, mengatakan kun rabbaniyan, jadilah kamu sebagai hamba yang rabbani, yang bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala takun ramadhaniyan, jangan engkau jadi sebagai hamba Ramadan yang hanya kenal Tuhan pada bulan Ramadan, yang hanya berkelakuan baik hanya pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, ramai orang tanya apa hukum minum air liur, apa hukum makan benda kecil sikit apabila sudah waktu puasa. Ramai yang bertanya apa hukum itu, apa hukum ini, yang takut membatalkan puasa. Tapi masalahnya, kadang-kadang bila tidak puasa, bila tidak pada bulan Ramadan, bukan sekadar air liur, bukan sekadar sisa makanan yang sedikit, kadang-kadang sebesar-besarnya benda haram masuk tanpa peduli pun, dengan ribanya, dengan benda-benda yang tak eloknya masuk, tak ada masalah pun. Kalau bulan puasa, orang selalu tanya, cium bau minyak wangi batal tak puasa? Tapi kalau tak bulan puasa, kalau tidak pada bulan Ramadan, elok aja masuk asap, busuk sebusuk-busuknya asap tu boleh masuk pula. Itu yang kita tak nak. Jadi kita nak supaya jadilah engkau sebagai hamba yang rabbani, bukan yang ramadhani. Pesanan ulang kaji hari ini, jangan balik ke tahap lama. Kita dah bulan Ramadan ni makin baik, makin soleh, makin taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila habis raya besok, dah terbalik lagi. Tak nak macam tu. Mudah-mudahan kita didik diri kita, termasuk saya sendirilah, bagaimana kita dalam bulan Ramadan ni, macam itulah. Latihan bulan Ramadan ni berfaedah untuk membawa diri kita kepada hari-hari selepas Ramadan. Kemudian ulama-ulama mengatakan, bila berakhirnya Ramadan, tanya diri kita, adakah kita ini di kalangan orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala?
Supaya keinsafan tu, puncak keinsafan tu sekarang ni. Aku ni diterima Allah tidak puasaku. Supaya hari-hari yang 2-3 hari lagi ni boleh kita masih sempat lagi bertaubat, masih sempat lagi kita berdoa, sempat lagi kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab keberkatan, sebab kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat terbatas sudah 3 hari lagi. Jadi dengan itu perlulah kita tanya diri kita. Ada firman Allah Subhanahu wa taala kata, menceritakan orang-orang yang Allah sayangi, orang yang Allah puji, dengan katanya, allazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Surah Al-Mu'minun 60 dan 61. Di antara orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memberikan apa yang ada pada mereka, sama ada sedekah ke, zakat ke, pengorbanan harta, pengorbanan diri mereka. Wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut. Dalam keadaan hati mereka takut, mereka berbuat, mereka mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah dalam keadaan mereka takut. Mengapa? Sebab mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Walaupun begitu, mereka tetap yusari'una fil khairat, sentiasa berlomba-lomba, yusari'un, bersegera untuk kebaikan. Segala kebaikan sentiasa mereka buat. Wahum laha sabiqun, dan mereka berlomba-lomba. Itu perangai orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sentiasa takut kerana nak balik kepada Tuhan, maka dia perbaikilah perbuatan-perbuatannya. Mereka bersegera, segala kebaikan tu mereka buat dengan segera dan berlomba-lomba. Jadi pada masa ini, masa kita berlomba-lomba lagi dalam masa 3 hari ini, mudah-mudahan masih ada lagi kesempatan kita untuk menghabiskan segala yang belum habis, atau menambah lagi apabila kita sudah selesai. Begitu juga sebagaimana dikatakan, kunu liqabulil amal asyaddah timaman minkum bil amal. Perkataan ini adalah daripada Ali bin Abi Thalib. Jadilah kamu terhadap penerimaan amal. Amal aku ni terima ke tidak? Sepatutnya itu lebih ihtimam, lebih kita ambil berat, lebih kita fokus daripada beramal tu sendiri. Beza kan? Kita kalau beramal rajin, tapi bab merasakan amal tu diterima ke tidak, kita kurang perhatian. Kita nak beramal, tapi mutu amal kita tu kadang-kadang kita selambat aja, kita tak indah pun. Jadi pesan Sayyidina Ali ni perlu kita camkan ke diri kita, jadilah kamu, untuk pemikiran kamu terhadap amal tu diterima atau tidak, itu lebih penting daripada beramal tu sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan motivasi daripada Sayyidina Ali ni dapat kita pertimbangkan, supaya bila kita beramal, maka kita pastikan keinginan amal kita tu diterima. Maka kita buatlah yang terbaik. Begitu juga ada daripada sahabat Fadalah bin Ubaid yang berkata, ya an akuna a'lam anna Allah taqabbala minni misqala habbatin min khardalin ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Aku lebih suka merasakan, mengetahui bahawa Allah terima ibadahku, terima
amal ibadahku, walaupun diterima sebesar biji sawi, itu lebih aku sukai daripada dunia dan segala isinya. Maknanya apa? Maknanya mengetahui amalan tu diterima atau tidak. Bila dia tahu ada amalan dia sebesar biji sawi diterima, itu lebih menggembirakan dia daripada memiliki dunia dan seisinya. Jadi lebih mementingkan rasa penerimaan. Yang ini kadang-kadang kita selalu terlepas pandang. Bila kita beramal aja. Soal terima tak terima belakang kira. Tak boleh. Yang rupanya tidak macam tu. Kita kebiasaan macam tu lah. Kita beramal, mutu dia, kualiti dia, kita kadang-kadang tak ambil kira sangat pun. Apalagi bila kita sembahyang tarawih kan, ada yang kadang-kadang 5 minit, 7 minit dah sampai 20 rakaat. Jadi dia beramal, tapi dia tak hirau dengan terima ke tidak amal dia, sembahyang yang macam tu, terima ke tidak. Jadi kita bukan macam tu. Sebab apa? Fadalah mengatakan, kerana Allah Ta'ala mengatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kerana Allah terima tu, amalan yang diterima Allah tu adalah daripada orang-orang yang bertakwa, bukan semua orang. Jadi bila kita rasakan amal kita tu diterima, maka menunjukkan kita dah sampai ke tahap yang takwa. Jadi takutlah kita. Bila kita beramal, kita mesti takut keadaan kerja kita tu, ibadat kita tu, taat kita terima atau tidak. Jadi fikirkanlah. Okey, kesimpulan daripada apa yang kita ulang kaji tadi. Jom, mari kita teruskan. Kita teruskan apa? Solat witir. Yang kadang-kadang kita ni bila solat witir ni buat dia aja. Malam Ramadan kita witir lah, tapi bila tak Ramadan witir ni kita tak buat. Witir ni mudah aja. Malas sangatlah witir ni. Witir ni ganjil. Allah tu ganjil. Esa dia suka dengan ganjil-ganjil, bilangan-bilangan yang ganjil. Jadi witir ni bilangan sembahyang yang ganjil. Sebab kita ada witir siang, iaitu sembahyang maghrib. Biar tahu, sembahyang maghrib tu sembahyang witir siang. Witir pada belah pagi. Dari pagi sampai ke petang, maka witir dia, penutup dia adalah witir. Itulah sembahyang maghrib. Itu wajib. Maka sembahyang witir malam ni adalah penutup sembahyang sunat malam kita. Jadi pagi ada penutupnya, siang ada penutupnya, malam pun seyogianya lah ada penutupnya. Itulah sembahyang witir. Yang sembahyang witir ni kalau malas sangatlah, koman sangat pun 1 rakaat pun boleh. Paling sedikit lah 1 rakaat. Kalau nak buat 3 lagi baik, buat 5 lagi baik, sebanyak-banyaknya sampailah 11 rakaat. Tapi kita ni bangsa berat-berat nak sembahyang ni, buat 1 ke buat 3 jadilah. Waktu dia selepas isyak sampai kepada sebelum subuh. Jadi boleh. Kalau tak biasa bangun tengah malam selain Ramadan ni, amalkan dia selepas sembahyang isyak tu, sempatkan kita sembahyang witir. Selepas sembahyang sunat ba'diyah isyak, kita sembahyang witir terus. Kemudian solat duha. Pada musim Ramadan ni kita, apalagi musim PKP ni, kita tak pergi ke mana, kita rajin sembahyang duha. Jangan lupa, sembahyang duha juga adalah sangat penting, serupa dengan witir tadi. Bahkan Imam Ahmad, teringat saya, pernah saya baca Imam Ahmad kata tak diterima, tak boleh diterima penyaksian orang yang tak sembahyang witir. Jadi sembahyang witir ni bahkan ada imam mazhab yang mewajibkannya. Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan sunat muakkad. Itu pun tak boleh nak ambil mudah aja, nak meninggalkannya. Walaupun dikatakan sunat muakkad witir tu pada Imam Syafi'i, tapi jangan ambil mudah nak meninggalkannya. Jadi ambil berat juga. Kemudian solat duha pun macam tu. Nabi SAW tak pernah tinggalkan solat duha
sama ada dia mukim atau sama ada dia musafir. Sembahyang duha tetap dibuat. Mudah-mudahan lain kali nanti kita bincanglah apa faedah sembahyang duha. Yang kemudian qiyamul lail. Ini juga satu perkara yang mesti kita teruskan. Kita biasa dengan tarawih dan sebagainya tu, maka selepas Ramadan ni pergi, kita teruskan sembahyang malam kita. Setidak-tidaknya bangun tengah malam tu, ambillah wuduk 2 rakaat, bukannya banyak. Jangan diikutkan sangat rasa mengantuk kita tu. Saudara, saya selalu dengar pakar-pakar perubatan. Mereka mengatakan bahawa tidur yang berkualiti tu adalah selepas isyak tu, sampai lebih kurang pukul 3. Maknanya pukul 3 nak bawa ke subuh tu, itu tidak berkualiti dah. Itu hanya bayangan tidur, bukan tidur sebenarnya. Mereka ada yang mengatakan 1 jam tidur selepas isyak tu sama dengan 3 jam dia punya kualiti. Ada yang kata 2 jam. Jadi bila dah pukul 3 tu, itu dah tak ada makna tidur lagi dah. Yang elok kita bangun. Jadi tak mengganggu aktiviti kita pagi. Sebab tidur pada masa tu dah memang tak ada gunanya lagi. Sebagai sampah ajalah. Jadi cuma syarat dia itulah, sebaik-baiknya kita tidur lepas isyak tu, tak ada aktiviti berat lagi, tidurlah kita. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam macam tu lah. Bahkan ulama-ulama kata tidur selepas isyak tu adalah yang terbaik dan makruh hukumnya kalau kita tak tidur selepas isyak tu. Jadi itulah perlu kita perhatikan dalam kehidupan ni. Kita memerlukan qiyamul lail. Sebab apa? Pada qiyamul lail tu kita banyak sujud, dan aktiviti banyak sujud ni boleh memberi sumbangan kesihatan kepada badan kita, khususnya otak kita. Otak kita ni yang selalu berfikir, dia perlukan oksigen yang lebih. Sedangkan otak letaknya di atas daripada jantung. Jantung itu akan mengepam oksigen agak lambat lah, sebab dia di bawah. Tapi bila kita sujud, jantung di atas, maka otak di bawah, jadi kelajuan dia lebih cepat. Lebih cepat dan lebih tepat oksigen itu sampai ke otak. Kalau tak salah saya 14%. 14% dia lebih cepat dan lebih tepat daripada kadar biasa. Jadi kita memerlukan qiyamul lail. Mari kita teruskan qiyamul lail insya-Allah. Kemudian puasa sunat. Ini pun satu hal. Puasa sunat Senin Khamis kalau boleh. Kalau boleh setiap bulan tu ada Ayyamul Bid, yang sangat baik untuk kesihatan. Kemudian yang kelima, teruskan bersedekah. Sebab apa? Sebab kita orang puasa ni sudah dilatih dengan secara paksa merasakan kelaparan. Jadi orang-orang susah, orang-orang fakir, miskin, selalu mereka lapar. Jadi bila kita dah terasa lapar tu sakit, payah, perit, maka dengan latihan puasa ini setidak-tidaknya kita ambil peduli. Kita perasan bahawa lapar ni susah sangat punya. Lapar ni sakit. Maka kita perlu tolong orang-orang yang susah supaya mereka tidak kelaparan. Itu faedah kita puasa itulah, supaya kita merasakan sakitnya orang-orang miskin itu dalam kelaparan, maka kita selalu bersedekah sama mereka. Kemudian lagi, jangan lupa baca Al-Quran. Kita kalau bulan Ramadan, kita kenal Al-Quran. Teruskan kita baca Quran. Kalau boleh, tiada hari tanpa baca Al-Quran. Bacalah setakat yang kita boleh. Cuma kalau boleh janganlah sometime, every time lah. Baca Quran ni bukan sometime, dia every time. Jangan apa? Jangan ada kelapangan baru baca macam tu. Sediakan waktu. Sediakan waktu untuk kita baca Quran. Seberapa yang boleh. Kemudian solat berjemaah. Sekarang ni tak adalah solat berjemaah sebab kita musim PKP kan.
Tapi pada hari-hari biasa nanti kita sembahyang berjemaah. Akibatnya bila kita sembahyang berjemaah, musim-musim yang seperti ini, atau kita sendiri mungkin sakit tak boleh ke masjid, atau ada PKP macam ni, pahala berjemaah tu masih dapat kita buat walaupun kita sembahyang di rumah. Sebab apa? Bonus. Selama ni kita ke masjid. Sekarang ni tak boleh ke masjid sebab ada perkara-perkara yang menghalangi kita ke masjid. Tapi bila kita sembahyang di rumah, yang kalau tidak ada halangan tu kita memang ke masjid, maka pahalanya serupa sembahyang di rumah dengan sembahyang di masjid. Itu pula gandaan pahala. Jadi selalu kita berjemaah. Kemudian yang ke-8, biasakan jaga mulut. Jaga mulut ni maknanya yang keluar, ucapan-ucapan yang keluar tu jaga. Macam kita berpuasa, kita tak caci orang, kita tak fitnah orang dan sebagainya. Begitu juga yang masuk. Yang masuk ni kalau boleh yang macam kurma, yang manis-manis, yang baik-baik, macam tu lah. Jadi jangan sedang puasa ni kita makan kurma, tapi bila lepas puasa kita makan macam-macam. Kita makan benda-benda haram. Tak kena. Jaga mulut kita, keluar dan masuknya. Kemudian jaga perut, maknanya diet lah. Puasa ni kan kita berdiet, boleh pula, Alhamdulillah. Maka tak puasa nanti pun kita jagalah perut kita. Kemudian yang terakhir, ini yang sangat penting, teruskan tidak merokok. Orang selalu kata kalau tak merokok pening kepala lah, tak boleh buat kerja lah. Ini semua dia ayah bohong semua. Selama ni kita puasa tak ada apa pun, boleh kita kerja, boleh kita hidup, tak mati pun tak merokok. Jadi dah ada asas kita untuk meninggalkan merokok. Sebab apa? Sebab ramai yang kata rokok ni tak ada faedah, dunia tak ada, akhirat tak ada, dan dia pembaziran. Pembaziran. Kita merokok, kalau 1,000 orang, taruhlah 1 orang 1 batang. Kalau 1,000 orang, dah 1,000 batang. Berapa ringgit dah yang kita bazirkan untuk rokok sahaja. Di samping rokok tu juga mengganggu kesihatan kita kan. Mana ada doktor kata rokok tu baik untuk kesihatan. Itulah beberapa ulang kaji kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ni adalah sebagai saling mengingatkan, supaya kita tetap menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai suatu yang kita cita-citakan, iaitu sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala, kutiba alaikumusiyam, yang ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Yang takwa itu sudah di genggaman kita, sudah berada, sudah hampir kita capai. Piala dia, hadiah dia adalah at-taqwa. Sebab kita sudah buat puasa yang kutiba alaikumusiyam, kita sudah buat, maka hadiah dia adalah apa? Hadiah anugerah takwa. InsyaAllah kita capai piala takwa ni mudah-mudahan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.